Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, pengurusi, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan ruang kepada kita untuk malam yang ke-18 ini dapat menunaikan solat secara berjemaah. Alhamdulillah, Allah masih lagi memberikan kekuatan untuk kita terus bermuhasabah bagi meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi ini dalam keadaan kita redha kepada Allah dan Allah redha kepada kita. Mudah-mudahan semuanya itu akan memberi bekas dalam kehidupan kita selepas daripada Ramadan ini, insya-Allah. Tuan-tuan kasih sekalian, kita dah masuk ke separuh Ramadan. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari cuti umum kepada orang-orang Selangor, sempena dengan sambutan nuzul Quran, memperingati turunnya Al-Quran dan juga memperingati peperangan Badar Kubra yang berlaku pada tarikh 17 Ramadan. Sejauh mana kesannya kepada kita, tuan-tuan kasih sekalian, hari ini juga merupakan ada demo daripada Masjid Tabung Haji ke Kedutaan Mesir bagi menunjukkan rasa simpati dan jihad kita. Walaupun sepatutnya panas tapi hujan, ramai telah menyertainya, dan begitulah sahabat kita yang berada di dataran Tahrir dan juga di beberapa tempat di Mesir, yang mana tuan-tuan mereka ini berpuasa dan di situlah tempatnya duduk. Dia bukan lepas itu balik sahur, duduk di rumah, kemudian keluar balik. Tak, dia memang di situlah. Beberapa bulan dah sekarang ni, dan kerajaan kudeta haram ini memberi ruang 48 jam supaya Mobilas terus join dengan grup yang suka kepada kudeta ini, dan kalau tidak bergerak daripada dataran Tahrir, mereka akan menerima hukuman. Dan kita tunggu, dan kita alhamdulillah, bagi mereka kita tak risau tuan-tuan. Yang risaunya kita, mereka dah ditrain sebegitu dan dah ramai dah pergi ambil spirit Badar ini. Ramai dah yang telah syahid. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di kalangan setengah mereka ini menunggu-nunggu untuk syahid. Dan tentera di dunia ni yang paling zalim tuan-tuan, ada dua tentera sahaja. Satu tentera Zionis, dan yang kedua tentera Mesir yang sanggup menembak orang sedang solat. Tentera Zionis dan juga tentera Mesir. Begitulah keadaan kawan-kawan kita, dan kita teruskan berdoa tuan-tuan, kerana kita tak dapat menghadapi, kita tak dapat nak imagine bagaimana peperangan pertama Badar Kubra. Dan sebab saya kata kesan kita ini, apakah kesan kita bila kita sambut 17, terutama orang yang cuti hari ini, yang menyusah orang Kuala Lumpur, masuk Kuala Lumpur orang Selangor. Tuan-tuan bayangkan apa impak yang dia dapat. Selain dia ingatlah peperangan Badar Kubra yang Nabi berdoa sungguh-sungguh, kalau kamu tak beri kemenangan kepada kami, wahai Allah, tak ada seorang pun akan menyembah kamu. Itulah rayuan-rayuan yang Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana merupakan peperangan hidup matinya agama. Dan nuzul Quran itu juga, bagaimana Quran itu memberi kesan kepada kita tuan-tuan. Yang akhirnya yang kita bawa Ramadan pada kali ini, Ramadan daripada dulu sampai sekarang ni, nak melahirkan kita ini sifat takwa, sifat rasa takut. Tuan-tuan, orang lelaki ni mesti dengar setiap tahun perkataan takwa itu, yang wajib compulsory mereka dengar orang lelaki ni sebanyak 104 kali. Kita dah di bulan 7 sekarang ni, nak masuk bulan 8. Sampai end of this year, kita akan mendengar perkataan takwa yang menjadi rukun dalam khutbah itu sebanyak 104 kali. Siapa yang tak cukup 104 kali, dia penting solat jemaah. Ataupun dia penting solat Aid. Solat Aidil Fitri ataupun solat sunat Aidil Adha. Kalau dia tak pernah penting solat jemaah itu, dia menunaikan tanggungjawab ini, dia telah mendengar perkataan takwa 104 kali setiap tahun. Tuan-tuan tanya diri, aku berapa kali tahun ni dengar takwa? Yang formal, yang kita berada di rumah Allah mendengar khutbah.
Maka sebab itulah kita orang lelaki ni dia kalau sebelum ni saya beri penerangan, saya bagi kuliah ataupun tazkirah ni tentang bagaimana kita nak kekalkan istiqamah kita ini supaya dipenuhkan rumah Allah. Alhamdulillah sampai hari yang ke-17 ini tuan-tuan masih begini. Alhamdulillah. Tapi ada 3 orang yang telah terlepas. Di sini ada 4 ruang kosong, kat tuan Najib ada kosong. Tapi tak apalah, di mana-mana pun. Cuma saya nak bawakan di sini, begitu sekali kita diberikan peringatan oleh Allah supaya mendengar takwa ini. Kerana takwa ini tuan-tuan sedikit saya nak bawa kerana masa sedikit sangat. Kan? Iaitu kita tengok tuan-tuan bagaimana takwa ini direalisasikan pada zaman Umar Al-Khattab. Kita nak supaya iman itu sebegitu sekali merebaknya di kalangan penduduk di bawah pemerintahan Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Yang semua kita tahu peristiwa. Yang mana Umar ini seorang yang berjiwa rakyat. Yang berjiwa rakyat yang telah pergi ke rumah berjalan. Dan suatu kita tengok suatu masa tuan-tuan pun tahu cerita, cuma saya nak recall balik supaya kita ingat iman dulu gini. Dia pergi ke satu rumah tu dengan pembantu. Dia dengar bagaimana dialog. Dan ketika itu Umar telah memberi polisi tidak boleh melakukan penipuan di dalam perniagaan, iaitu mencampurkan susu dengan air dan sebagainya. Saidina Umar lalu dalam satu kawasan di perkampungan itu. Dia dengar dialog di antara seorang gadis, anak gadis perempuan dengan ibunya, di mana ibunya suruh anak perempuan mencampurkan air ke dalam susu untuk dijual jadi banyak. Macam kita campur madu lah. Madu yang original tu campur gula sebagainya, cerita kat kita sebotol ini RM50. Bohong. Dia tak original. Tipu. Jadi Umar ada protek daripada awal. Bayangkan bagaimana saya nak highlightkan. Anak yang kecil ini, anak gadis yang kecil ini kata, bagaimana nanti kalau Umar tahu? Mak dia kata Umar tak tahu punya. Kalau Umar tak tahu, bagaimana Tuhan Umar? Aina Allah, bagaimana Allah? Tuhan Umar tu. Dia tahu ke tak tahu ni saya campurkan susu dengan air. Terkedu mak ni. Umar dengar di belakang, di luar rumah. Umar dengar. Umar kata kepada pembantunya, cuk rumah ni. Kita balik, jom balik. Cuk rumah ni, rumah lorong anggrek berapa ni contohnya kan. Tanda rumah ni. Umar balik, jumpa anak dia bernama Asim bin Umar Khattab. Seorang pemuda yang hebat. Anak Saidina Umar Al-Khattab, Asim. Cakap ke Asim, Asim, aku dah jumpa dah menantu. Calon menantu yang sangat-sangat ayah berkenan. Dalam suasana sekarang tak ada orang yang lebih hebat seperti ini. Offer kepada anaknya Asim, you nak tak si bulan ini? Asim ni manusia baik, taat kepada ibu bapa dia. Dia tahu kalau bapa dia pilih ni memang kan, banding anak kita lah. Kalau offernya tu, dia kata ayah kahwin dengan dia lah. Dia offernya tu. Tapi ni Asim anak Saidina Umar Khalifah, tak apa ayah. Rekah cerita dia kahwin di antara Asim dengan si perempuan ini. Dalam hadis tak cerita apa nama. Kahwin dapat anak. Anak dia nama Lela. Kita tambah Majnun. Dia nama Lela anak dia. Anak dia Lela ni kahwin dengan Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan telah dilantik menjadi gubernur di Mesir. Hasil perkahwinan antara Lela anak kepada Asim dengan si bulan tadi yang cukup kuat imannya, dapat anak iaitu daripada Lela dengan Abdul Aziz bin Marwan ini, daripada keturunan ini dapat anaknya yang bernama Umar Abdul Aziz. Maknanya cicit kepada Umar Al-Khattab. Tengok tuan-tuan, saya nak highlightkan bagaimana di zaman Umar itu iman, perasaan takut, takwa itu telah disebar luaskan di kalangan kanak-kanak. Berasa takut, sembang tak ada kita lain, takut kepada Allah. Kita ada zaman sekarang ni anak-anak kita takut dengan Allah. Bukan sekarang anak, orang tua pun tak takut. Makan di kalangan ramai semacam. Tua dah umur 60. Tubuh kita mari dekat lah, dia makan lagi. Itu suasana zaman Umar Al-Khattab. Kecil, budak kecil boleh jaga begini. Itu yang pertama, peristiwa pertama. Kita tengok bagaimana generasi ini dibentuk. Akhirnya salah silah ini lahirnya Umar Abdul Aziz. Yang ulama sejarah kata kalau adalah khalifah yang kelima, ialah Umar Abdul Aziz orang yang khalifah yang kelima. Kehebatannya salah silah hasil daripada iman yang kuat di antara ibu dan ayah ini.
Kita compare dengan kita ni tuan-tuan ni. Nak takwa, nak lahirkan takwa yang kita Allah berikan Ramadan ini untuk lahirkan takwa. Takut tak aku kepada Allah? Takut tak aku kepada Allah ni? Hanya Allah berada di surau Bukit Anggrek ni atau di luar ada tak Allah yang sama? Di rumah ada tak Allah yang sama? Di kedai ada tak Allah yang sama? Atau Allah yang lain-lain? Itu maksudnya tuan-tuan. Begitu juga peristiwa yang kedua, yang umur test. Orang akan kenal umur pun. Bukan zaman sekarang boleh tengok TV, hari-hari keluar gambar dia je. Betul tuan-tuan gelap. Kita tak ada kenal-kenal. Saya nak ceritakan bahawa sekarang orang kenal. Dulu orang tak kenal siapa khalifah. Tiba-tiba Umar menyamar pergi ke satu ladang, bertemu dengan seorang budak yang mengembala kambing ribuan ekor. Umar test. Begitu sekali iman rakyatnya. Kau jual kat aku seekor, bekas cerita. Si budak ni kata, aku tak jual kerana aku amanah. Tuan aku tak bagi jual kepada siapa-siapa. Kau nak jual, aku kena minta izin kepada tuan aku dulu. Tak apa, kau bagi je kat aku. Kan tuan kau perasan pun ribu kambing. Yes, tuan aku tak perasan. Tapi tuan kepada tuan aku perasan. Yakni Allah. Aina Allah ya pakcik. Pakcik cakap apa ni? Umar depan tu, Umar khalifah. Alah kau jual tak nak, aku tak nak. Begitu Umar tengok dua kes yang cukup special punya di kalangan rakyatnya begitu sekali keimanannya. Bayangkan orang tua. Sebab di zaman Khalifah Umar ni tak lama, 2 tahun dia merintah. Tapi keluasan jaringan penaklukan dia cukup hebat. Sayyidina Umar. Masa zaman Khalifah Abu Bakar dia baru nak settle down. Kan, baru macam Morsi. Baru ambil setahun tak sampai ini nak settlekan dalam keadaan yang dah lama beku berkarat. Ditinggalkan dinasti Anwar Sadatnya, Gamal Abdul Nasir sampai ke Husni Mubarak. Tak Mubarak pun nak settle ini pun akhirnya tak boleh. Tak sampai setahun pun down. Abu Bakar begitu legah, baru nak settle down, murtad, orang keluar daripada agama, tak nak bayar zakat. Abu Bakar terpaksa konsentrate itu saja. Umar dia dapat meluaskan sedikit kerana kehebatan dia dan keimanan rakyat dia. Begitulah zaman Umar, kita tengok sejarah ketakwaan ini. Takut di sana buat perkataan takwa melapar pada diri saya dan tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Selepas daripada ini kita rasa takut kepada Allah. Kita tak ada main-main dengan Allah. Itu semangat nuzul Quran yang kita bina, dengan perang Badar yang kita bawa, yang kita kena lihat, kita tengok nuzul Quran ni bukan setakat turun kita baca, kita tak faham apa yang Allah suruh. Kita nak memahami begini. Zaman Umar juga yang banyak kita tengok dia pernah menangis apabila lalu kekuasaan unta dia terjatuh dalam lubang. Sayyidina Umar zaman itu. Karena tanah itu tidak diturak. Kita turak tanah ketika nak pilihan raya. Kita nak pilihan raya besok. Malam diturak sampai pukul 12. Dia bukan di sini, di sana. Tapi saya nak ceritakan bahawa zaman Umar dia risau bila ada seekor unta jatuh. Dia kata ya Allah, menangis dia. Umar yang jiwanya yang kasar, yang ganas, yang masya-Allah sebelum daripada Islam. Bila dia masuk Islam, ya Allah, jiwanya cukup lembut dan cukup takut dia sehingga digelar sebagai Furqan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sifat Quran. Furqan, pembeda antara benar dengan hak. Umar ini yang dia lalu, syaitan semua lari. Kehebatan Umar, dia jadi pemerintah, rakyat dia begitu sekali keimanan. Yang kata Sayyidina Umar, unta dan jatuh, dia menangis, ya Allah, jangan kau bangkitkan unta daripada mahsyar besok. Klaim kepada aku, ya Allah. Aku tak ada apa nak bagi kepada unta ini. Maafkan aku, ya Allah. Sekali takutnya dia. Takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuan-tuan ada perasaan begitu. Itu saya tak buat. Kita sebab tu takwa kita tak pergi ke mana. Sebab itulah Allah suruh syariatkan kena dengar takwa, hayati takwa 104 kali setahun. You tak jadi takwa lagi, you ni bukan orang lah. Malu kepada buaya Kuala Selangor lah. Tak ya, buaya pun puasa, beriman tak makan orang. Kat Kuala Selangor, bangkai jumpa apa. Kita dibuat rendah diri untuk bagi takwa, tak cukup kita kepada Allah. Maka sebab saya cuba lontarkan sedikit masa yang ada ini.
Nak bawa ni situ Sayyidina Umar. Maka sebab tu tengok Sayyidina Umar yang begitu sekali. Situ bawa ni kerana Sayyidina Umar takwa yang didefinisikan, takwa Sayyidina Umar ni menyeluruh. Takut kita Tuhan ni. Nak buat satu fikir tu, apa kesan kepada iman aku? Apa kesan kepada orang lain? Kalau semua yang datang pada malam ini, tuan-tuan yang sekalian, ada perasaan takut kepada Allah, dan inilah bulan yang terbaik aku perform sebagai seorang hamba. Inilah bulan terbaik sakit-baki yang ada ini. Aku akan terjadi yang terbaik, menjadi seorang yang bertakwa. Selepas daripada ini pun aku akan datang macam ini juga, penuh macam ini juga surau ini. Duduk pelaksana aircon, Masya Allah, sejuknya saya duduk kat situ. Sonok sejuk, Masya Allah. Tak ada reason tuan-tuan yang mari malam ini sampai 1 Syawal lepas itu tuan-tuan tak datang, tuan-tuan akan didakwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat tuan-tuan nak claim kepada AJK surau ini? Semua ada orang sedia, ada probat. Moral, lepas ni moral lagi. Sebab saya buat untuk long term, bukan untuk malam ni je. Tapi takwa ni mesti dibawa jauh. Sebab itu Sayyidina Umar, bila Nabi pesan kepada Sayyidina Umar, Umar, ada seorang sahabat, ada seorang tabi'in, aku tak sempat jumpa dia, kau orang kalau sempat jumpa, kau pergilah jumpa kepada dia, mintalah, kerana doa dia sangat makbul. Namanya Uwais, berada di perkampungan Qarni di sebelah Yaman. Saya selalu sebut kepada tuan-tuan, sebab benda ni dimainkan dalam keadaan kita. Umar tu telah diberitahu kepada Nabi beritahu kat dia dah, kamu wahai Umar, ahadun asyara minal mubasyirin bil jannah. Kamu salah seorang daripada 10 orang yang dijamin syurga. Kamu ni Umar salah seorang masuk dalam grup itu. Sebelum ni tazkirah saya tentang boleh tak kita masuk syurga tanpa hisab. Ada 1,000 satu daripada 1,000 orang. Tuan-tuan termasuk di kalangan 1/1000 tu masuk dalam syurga tanpa hisab. Malam ini Umar dah diberi jaminan oleh Allah, oleh Nabi, kamu salah seorang jaminan ahli syurga. Itu pun Umar bila Nabi kata ada seorang tabi'in berada di utara Yaman, doa dia sangat makbul. Kalau kau ada rezeki berjumpa, kau mintalah, doa dia makbul. Minta apa saja kau nak. Masyhur cerita. Umar lepas dengar ini, yakin sungguh dengan hadis ini, dengan kata-kata Nabi ini, setiap kali bila kabilah datang balik, dia pergi tanya, afikum Uwais Al-Qarni? Bila kabilah datang, dia kata, adakah bersama kamu Uwais Al-Qarni? Tak ada. Akhirnya dia tak give up, tunggu. Akhirnya dia bertemu. Dia tengok, adakah bersama kamu Uwais? Dia kata, saya lah Uwais Al-Qarni. Kenapa? Saya diberitahu oleh Rasulullah SAW, kamu ni orang yang Masya Allah, doanya kan. Kalau begitu wahai sahabat Uwais, aku pohon satu sahaja, aku khalifah. Tapi aku takut lagi, aku bimbang lagi. Boleh tak kau doa kepada aku, doa minta kepada Allah agar Allah ampunkan dosa Umar ni. Yang cukup concern dengan binatang pun tak nak. Binatang itu kalau dah lalu jalan, dia jalan yang sama, tak nak jatuh lubang. Jatuh lubang dia beling dengan Umar nanti. Tu Umar yang concern begitu tu, masih bimbang lagi. Tolong minta ampun supaya Allah ampunkan dosa Umar. Tuan-tuan, kalau kita tu jumpa minta dia nak apa sekarang? Bila minta, saya tak nak 500, nak sebulan gaji. Tuan-tuan, saya gelap, saya dapat 500. Okey, cara cerita begini. Apa poin dia cara cerita? Umar ni jauh pun. Kalau Allah ampun kepada dia, yang lain tu sebenarnya small matter. Manusia apa sangat yang dia boleh bagi? Kita ni jemur, mengadu, mengampu, lebih tuju kepada manusia. Dengan Allah kita persetankan, ignore Allah. Sampingkan Allah, orang panggil, mari solat, Allah panggil, mari solat. Kita selamba je. Sombong. Ni Quran ajar kita, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada Al-Quran, tak nak baca Quran, tak nak ambil iktibar daripada Quran, buta huruf tentang Al-Quran, tak pernah nak ada improve untuk baca Quran, tak pernah cuba tengok makna Al-Quran, tak pernah cuba untuk beramal, marah, condemn, keluar kenyataan, kaji balik, ambil Imam Gaza dengan Imam Mesir. Apa jenis manusia? Tuan-tuan faham apa saya cakap ni? Kaji balik,
Tuan-tuan yang mana-mana masjid, ambil mari imam Gaza ke Malaysia, juga imam Mesir, tolong kaji stop. Tak payah ambil. Apa benda ni? Dah lah tolong Palestin pun dah. Nak ambil dia mari pun marah pula lagi. Yang Syai mari you kata apa? Boleh. Tuan-tuan faham ni? Senyap kan? Gila punya statement. Tuan-tuan tahu Mesir selepas kudeta ambil ni, kebuluran berlaku berapa banyak di Palestin, di Gaza. Kerana ditutup terowong yang bersama Mesir, yang dekat Mesir ini. Orang nak masuk ke Palestin, orang tak nak pergi kepada Turki, masuk ke Turki kerana Turki tidak ada apa-apa sekatan. Di Mesir bila dia tutup, guling saja Mursi, tutup terus, bom laluan itu. Ini jahatnya. Kita kena tahu, kena alert. Pasal kita belajar 17 Ramadan, tahu Al-Quran. Tu saya cuma nak bawa concern ini, perasaan rasa orang lain ini. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Siapa yang tak concern each other, orang lain, dia bukan orang aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa tu tuan-tuan. Sahabat kita ada berapa jam lagi diberi masa oleh kudeta. Tembak lepas ini orang. Dan mereka kita tak risau, memang syahid. Ribuan dah syahid di Mesir. Sejak zaman Hasan al-Banna dulu lagi. Said Qutb yang tulis Zilalul Quran, syahid di tali gantung. Kita ni apa nak syahid? Mari suruh semayang solat tarawih je kita. Itu pun tengok more apa malam ini. Ni pun ramai tahun ni pasal ada aircon. Tempat lain nak bukan sini. Tolong tuan-tuan, kita bertuhankan Allah. Saya rayu sangat tuan-tuan. Kalau semua boleh macam inilah selepas Ramadan macam ini dan terusnya, tuan-tuan di sinilah. Tuan-tuan bukan duduk tempat lain. Mana ada orang selayang semayang kat sini? Tak ada, orang bukit angkrik. Tapi di mana selepas Ramadan tuan-tuan? Tak perlu nak jawab ke saya, tuan-tuan menung diri semata diri saya. Ya Allah, kekalkan aku sampai ke akhir hayat aku. Aku bermula pada malam ini. Dan Lailatul Qadar kita tak payah nak sebut dah. Walaupun Nabi kata taharrau Lailatul Qadri fi ashri awakhir min Ramadan, rebut, buru, cari Ramadan ni Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir atau malam-malam ganjil dalam hari-hari yang lain. Ada orang kata malam tadi Lailatul Qadar, kita dah tidur. Malam tadi 17 kan, malam tadi kita dah malam 18. Genap tak ada. Nabi tak pernah kata genap. Bulan genap itu bulan Lailatul Qadar, malam kita tidur. Tunggu malam esok. Tidur juga malam esok. So, kita tak pernah nak fikir dah Lailatul Qadar tu. Kalau kita buat amalan sembahyang tarawih, mengaji Quran berapa juzuk dah kita habis. Berapa kali dah kita habis. Takkan grup tilawah tadarus je yang habis. Kita ni di mana? Tiap-tiap orang yang ada dalam ni tuan-tuan kena habis Quran tahun ini. Tak mesti bulan Ramadan, tapi mesti habis. Sebagai jaminan kita buat agreement dengan Allah. Ya Allah, tahun ini aku nak ubah Quran, aku nak pegang Quran itu. Sempena dengan sambutan nuzul Quran ini, aku nak jadi Quran ini panduan hidup aku. Di mana-mana Quran ini yang saya baca tadi, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada Quran, Allah jadikan kehidupannya sempit. Tanya diri kita tuan-tuan, sempit diri kita, keluh kesah, berserabut, anak-anak tak jadi orang, jiran berterabur, kerja pun berserabut. Bukan sekat dongkar, sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati ama. Kita dihimpunkan di hadapan Allah besok dalam keadaan mata kita buta. Kita siapa? Saya dan tuan-tuan kalau kita menolak Al-Quran. Tak baca Quran, baca berita harian banyak daripada Quran, Allah akan tanya. Tuan-tuan baca tulisan Melayu lebih teruk banyak lagi pada Quran, Allah akan tanya. Tuan-tuan main Facebook, tengok Twitter, tengok segalanya, tuan-tuan tinggal Al-Quran, Allah akan tanya. Quran peringkat tuan-tuan ini 200 ayat sehari. Ni peringkat tuan-tuan ni. Yang mari boleh maintain sampai malam 18 ni 200 ayat sehari semalam. Bukan lama pun. Kalau tuan-tuan concentrate 200 ayat itu lebih kurang paling lama sejam, paling lama sejam. Kita lepak reti canai, sembang tengok surat khabar, main lagi berapa lama? Ambil 200 ayat, satu ayat, satu huruf 10 Allah bagi. Untuk nak merealisasikan nuzul Quran. Kau tidak kita macam itulah, ke depan nuzul Quran juga. Kita ada macam juga duty. So, tuan-tuan, ke depan kita tak ada tazkirah. Pasal semua dah Masya Allah penuh. Kita tazkirah ni untuk apa? Untuk ingatkan hati kita yang mati. Tapi hati tuan-tuan dah hidup, Masya Allah. Hati yang sejuk boleh menangis.
Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila sebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengar azan hayya 'alas solah, gemetar. Sayyidina Ali nak ambil wudu, gemetar, biru. Sayyidina Ali, salah seorang masuk syurga, biru tangan nak ambil wudu. Bukan dia jenis was-was. Kita biru sebab was-was tu. Biru sebab was-was. Sayyidina Ali takut ni, aku ambil wudu, sahabat tengok apa kau pelik sangat ni. Tanya Sayyidina Ali, kenapa? Aku bimbang, aku tak boleh persembahkan 100% kepada Allah. Tak boleh nak fokus, aku takut. Takut merawang, meterawang, Allahu Akbar, ingat bubur lambu, ingat. Sayyidina Ali takut. Kita tak boleh ni kerana was-was. Allah dia bagi bandingnya. Allah. Tanpa aja orang yang was tu. Tak ada was-was ni. Kita baca allazina yuwaswisu fi sudurina. Kita baca yang tu. Mudah-mudahan tuan-tuan, yang terakhir saya nak minta kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian. Saki-baki Ramadan yang ada ni, untuk terus momentum kita sampai pada bulan-bulan yang seterusnya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baca satu ayat ini, satu hadis ini. Terus mula. Pandai lawan. Okey, satu hadis ini, inna fil jannati ghurafa yura zuhuriha min butuniha. Di dalam syurga besok ada satu bilik. Yura zuhuruha, yang orang di luar boleh tengok orang dalam, wa butunuha min zuhuriha, yang dalam boleh nampak yang luar, transparan. Qalu liman ya Rasulullah, kata sahabat, untuk siapakah bilik ini dalam syurga yang special ini? Untuk siapa? VIP mana ni? VVIP siapa ni? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala liman tayyibal kalam, untuk orang yang cakap baik. Tuan-tuan, cakap kita baik, jangan sakit hati orang, jangan apalah. Mulut kita keluar memberikan motivasi yang banyak kepada orang, meyakinkan orang, bukan meranakkan orang, bukan spoilkan orang. Ini tayyibal kalam. Wa at'imut ta'am, banyakkan memberi makan kepada orang, terutama di bulan Ramadan ini. Jamu orang makan. Sponsor orang berbuka puasa. Ni wa at'imut ta'am. Dan dulu. Kemudian wa adamas siyam, kekalkan puasa kita, puasa yang terbaik. Yang terakhir ni saya nak highlightkan, wa shalla bil laili wan nasu niyam, bangun malam ketika mana manusia lain tidur. Kalau semua orang termasuk saya yang ada ni boleh bangun malam ini sehingga malam yang seterusnya, manusia lain tidur sunyi sepi, kita boleh bangun kerana Allah, walaupun tuan-tuan buat 2 rakaat semayang, lebih baik daripada isi dunia. Tak perlu banyak rakaat. Kita bangun atas kesedaran mulai malam ini, aku nak bangun ya Allah, nak tidur ni dengan niat puasa baginya, aku nak bangun ya Allah, tolong bangunkan aku nak solat. Ambil wuduk tuan-tuan, solat 2 rakaat sunat wuduk, tuan-tuan solat tahajud ataupun taubat, tuan-tuan menung, Allah akan berikan kekuatan. Di ketika itu kalau Datuk Pada tuan-tuan dapat, dan dia akan membuat perubahan yang cukup besar dalam kehidupan kita. Ni wasalli bil lail wan nasu niyamun, manusia tidur kita bangun. Kita orang tidur, kita bangun tengok benda lain. Orang ni bangun, kita tidur. So tuan-tuan, inilah yang terakhir kita boleh buat benda ni. InsyaAllah tuan-tuan dan saya boleh buat benda-benda ni. Saya cukup yakin Allah itu manusia, Allah ialah pencipta kita yang sangat penyayang. Dia akan memberikan ruang kepada kita insyaAllah menjadi manusia terbaik dan kita mampu mencapai takwa. Itu saja tuan-tuan kesekian. Saki-baki Ramadan ini rebutlah peluang itu. Bilanglah tuan-tuan, daripada malam ini jangan tinggal solat berjemaah. Jangan tinggal solat berjemaah. Jangan tinggal solat tarawih. Jangan lupa infak. Dan jangan tinggal sahur. Jangan tinggal solat malam walaupun 2 rakaat. Tuan-tuan confirm akan dapat Lailatul Qadar. Bila tuan-tuan dapat Lailatul Qadar, tuan-tuan tak akan kosongkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tanda tuan-tuan dapat Lailatul Qadar penuh bayang. Tapi kalau lepas Syawal tinggal 3 sah, yang lain tu confirm tak dapat Lailatul Qadar. Confirm tak dapat Lailatul Qadar. Ya ke Ustaz? Ya betul. Betul. Saya mengkonfirmkan di sini, siapa yang selepas daripada ini tak mari sembahyang macam malam ini, yang tak mari tu confirm dia tak dapat. Kecuali dia sembahyang tempat lain lah. Dia sembahyang tempat. Tapi dia tak pernah tinggal solat secara berjemaah.
Itu cara dia, prasyarat dia. Dia tak akan datang indikator dapat ada tu kota bayang-bayang, tak ada. Itu hantu. Jangan risau tuan-tuan. Dia datang ni hati kita rasa sejuk, kita rasa senang dengan perintah Allah. Kita akan buat, kita rasa sangka baik dengan orang, kita tengok orang senyum, tenang, kita tak ada problem, sah kita dapat itu. InsyaAllah, mudah-mudahan semua dapat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.